Okey, sekarang kita tengok pula 2.2 masih dalam bab 2 iaitu Perjanjian London 1824 dan kesannya kepada negara kita. Pertama, dimeterai untuk mengelak perbalahan dan pembunuhan antara SHTI dan VOC serta sesama pedagang barat. SHTI ini adalah Syarikat India Timur Inggeris, manakala VOC itu syarikat perdagangan ataupun syarikat daripada Belanda, Waranda Oost-Indisch Company. Perlu pelajar faham bahawa sesama raja antara Belanda dengan Inggeris ini mereka tidak bergaduh, mereka berbaik-baik. Tapi antara pedagang, mereka ini bergaduh. Malah berperang dan saling bunuh-membunuh. Kita tengok kesan apa yang berlaku daripada perjanjian Inggeris-Belanda ini. Pertama, alam Melayu terbagi mengikut pengaruh Inggeris dan Belanda. Yang kedua, Empayar Johor Riau berpecah, di mana selatan Singapura diserahkan kepada Belanda, manakala di atas Singapura diserahkan kepada Inggeris. Singapura disahkan sebagai milik British dan Belanda memperakuinya. Berakhirnya Kesultanan Johor Riau Lingga. Yang seterusnya Pahang bebas daripada Kesultanan Johor. Selat Melaka dikuasai oleh British. British dan Belanda semakin dapat mencengkam kuasanya ke atas tanah jajahan kerana tiada persaingan lagi antara kuasa barat. Sekarang kita tengok pula bagaimana negeri-negeri selat ini ditadbir. Negeri-negeri selat contohnya Pulau Pinang, Singapura dan Melaka pada mulanya mempunyai pentadbiran sendiri. Bagaimanapun British menyatukannya kepada satu pentadbiran dipanggil Negeri-Negeri Selat 1826, di mana tiga-tiga negeri ini disatukan pentadbiran. Namun pentadbiran ini diletakkan di bawah pejabat Council British di India. Maknanya India yang mengawal tiga-tiga negeri ini. Lalu kerana lokasi yang jauh akan menimbulkan masalah dan kita akan tinjau selepas ini. Pulau Pinang diketuai oleh Governor bersama dengan presidensi yang dikawal di India, iaitu Bengala, Madras dan Bombay. Pulau Pinang merupakan pelabuhan bebas. Selepas ini bila dikuasai oleh pentadbiran India, mereka cuba menjadikan pelabuhan Pulau Pinang ini bercukai. Ini menimbulkan konflik. Okey, diletakkan di bawah kuasa Governor General British di India. Manakala Singapura pula ditadbir oleh Residen di bawah kuasa Lieutenant Governor di Bengkahulu. Walaupun disatukan, ada pemisahan sedikit di sini. Bagaimanapun di Bengkahulu itu permulaan. Kemudian bila Bengkahulu diserahkan kepada Belanda, kawalan British kepada Singapura ini tidak wujud lagi di Bengkahulu, tapi berpindah kepada India. Merupakan pelabuhan yang bebas, pusat penumpuan barang, pusat pertemuan pedagang, pusat pengumpulan barangan, dan kita tahu pelabuhan Singapura ini sejak dulu dipanggil pelabuhan entry port, iaitu pelabuhan yang mengumpul dan mengedar barangan. Manakala di Melaka kita tengok diketuai oleh Resident Councillor. Terdapatnya sistem kapitan. Kapitan ini ketua pedagang ataupun ketua kaum yang berpengaruh ke atas kaum dan pedagang masing-masing. (2.4) kita akan tengok bagaimana pentadbiran negeri-negeri selat ini yang sebelum ini cikgu dah cerita ditadbir di India. Kerana berlaku konflik dan macam-macam masalah, lalu British memindahkannya kepada pejabat tanah jajahan di London.
Kita tengok yang tengah dahulu, pejabat British di India. Pada waktu ini, undang-undang British mula diamal di negeri-negeri Silat. Kerana kita tahu sebelum ini, undang-undang Islam yang diamalkan. Lalu sekarang, British menggantikannya kepada undang-undang mereka. Faktor geografi di mana kedudukan India yang jauh daripada negeri-negeri Silat telah menyukarkan pentadbiran. Berlakunya pemberontakan oleh Sepoy, yang ini pelajar akan tengok di tingkatan 4. Sepoy dan Dahagi di India, mereka memberontak terhadap pentadbiran British. Nah, negeri-negeri Silat menyebabkan negeri-negeri Silat tidak diberi perhatian. Bila tak diberi perhatian, akan muncullah masalah. Contohnya kongsi gelap yang biasanya dan juga lanun. Ini menyebabkan pedagang-pedagang tidak berpuas hati kerana berlaku kekacauan di dalam pentadbiran. Pentadbiran negeri Silat kita tengok diketuai oleh Governor, dibantu oleh Resident Councillor. Pulau Pinang dijadikan pusat pentadbiran sebelum dipindahkan ke Singapura. Kerana Singapura dianggap lebih strategik, terletak di tengah-tengah laluan perdagangan. Manakala pejabat tanah jajahan London yang mengambil alih pentadbiran negeri Silat selepas India ini, pentadbiran dipindahkan kerana desakan daripada pedagang yang tidak puas hati dengan kelemahan pentadbiran pejabat SHTI. Seterusnya kita tengok bagaimana struktur pentadbiran negeri Silat di India ini secara mendalam. Pertama, yang menguasai ataupun peringkat tertinggi adalah Governor General British ataupun Governor General SHTI. Yang kedua, Governor negeri Silat, dan di bawahnya barulah Resident Councillor di setiap negeri. Sekarang kita tengok pula pentadbiran negeri Silat antara tahun 1867 hingga 1946 yang berpusat di pejabat tanah jajahan di London. Pada waktu ini dah tercipta telegraf dan sistem perhubungan menjadi lebih cekap. Walaupun tanah jajahan di London itu lebih jauh, namun sistem telegraf telah menyebabkan mudahnya berlaku arahan-arahan pentadbiran. Dan yang kedua lapisannya kita tengok adalah Governor negeri-negeri Silat, masih lagi Governor negeri Silat. Dan di bawahnya ini adalah bukan lagi Resident Councillor, tapi dipanggil Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan. Di mana Majlis Eksekutif ini untuk mengurus hal ehwal pentadbiran, manakala Majlis Perundangan adalah untuk menggubal undang-undang sendiri, dan undang-undang yang digubal itu mesti tertakluk kepada undang-undang British. Okey, ini kita tengok pula sebentar lalu faktor pemindahan pentadbiran negeri Silat ke London. Pertama, perundangan, dari segi perundangan tiada wakil negeri-negeri Silat dalam pentadbiran SHTI di India yang mengawal pentadbiran negeri Silat. Yang kedua, kita tengok pejabat pentadbiran di India cuba memperkenalkan mata wang rupi yang nilainya rendah, dan ini dibantah oleh pedagang-pedagang kerana kesukaran mereka berdagang. Seterusnya, negeri Silat ini yang paling dibantah oleh para peniaga ataupun pedagang adalah dijadikan pusat buangan banduan. Lalu kesannya bila banduan-banduan yang bersalah di India, di London dan sebagainya dibuang ke negeri Silat, berlakunya kejadian jenayah dan juga munculnya kongsi gelap. Yang seterusnya adalah cukai pelabuhan cuba dikenakan oleh pentadbiran di India, kerana selama ini kita faham
negeri-negeri Selat ini merupakan pelabuhan bebas. Okey, ini ulang balik apa yang berlaku. Nanti kita